Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, kitab Tawdih Syara'il Idah fi Manasik al-Haji wal Umrah. Syarah lah. Jadi oleh Dr. Zulkifli Al-Bakriyah. Kita sama balik fasal amalan-amalan haji mempunyai 3 bahagian. Rukun, wajib dan sunat haji. Rukun haji, wajib haji dan sunat haji. Adapun rukun-rukun seperti yang dinyatakan dalam mustalahat fiqhiyah wa usuliyah, rukun ialah perkara yang wajib dilakukan pada satu-satu amalan. Ini kerana ia adalah sebahagian daripada hakikat amalan tersebut. Seperti membaca Fatihah, rukuk dan sujud ketika solat, semuanya itu dinamakan rukun. Kalau tak buat tak jadi semayalah. Begitu juga kalau rukun-rukun haji tak buat tak jadi haji dah. Rukun-rukun haji ada 5 perkara dah. Iaitu ihram, niat ihram dah. Yang kedua wukuf. Wukuf di Arafah dah. Yang ketiga tawaf ifadah. Tawaf ifadah tawaf rukun. Yang keempat sa'i. Yang keempat sa'i dah. Dan yang kelima bercukur. Ada 5 rukun dah. Ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i dan bercukur. Jika kami kata mengikut yang asah bahawa dia adalah nusuk. Istilah nusuk itu lah. Kalau sebut nusuk ni kena ada 5 rukun. Nusuk ibadah lah. Ibadah haji ni kena ada 5 rukun. Adapun wajib haji itu 2 perkara yang disepakati, manakala 4 lagi menjadi khilaf di kalangan ulama. Memulakan niat ihram dari miqat. Itu wajib haji. Dan melontar kedua-duanya. Melontar di di Jamratul Aqabah lah tu. Jamrah tu, 3 jamrah tu. 3 jamrah lah kira dah. Tu jadi sepakat lah dah wajib haji. Wajib yang menjadi sepakat lah dah. Dan melontar. Jadi inilah niat ihram dari miqat dan melontar. Jadi dua-dua tu wajib yang disepakati. Gitulah dia ayat dia. Ada 4, adapun 4 yang lain pula. Pertama, menghimpunkan masa wukuf di Arafah antara malam dan sehari. Itu khilaf dah. Wukuf tu rukun, cuma dia malam sehari tu berada dua-dua dah. Sehari pun dah, malam pun dah. Tu jadi khilaf. Yang kedua, wajib setaman, wajib ke tidak wajib dah. Yang kedua, mabit di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Yang ketiganya, wajib haji yang tidak disepakati itu mabit atau bermalam pada malam tasyrik di Mina untuk melontar dah. Tidak sepakat juga ni. Yang keempatnya tawaf wada'. Tawaf wada' dah, tawaf selamat tinggal. Dia wajib haji ataukah tidak dah. Pendapat yang asal ialah wajib bagi keempat perkara di atas tu tak wajib dah. Jadi semua tu dah. Jadi jumhur lah kata wajib dah. Dikecualikan di sini ialah himpunan pada masa wukuf antara malam dan siang, kerana itu adalah sunat semata-mata. Tapi kalau nak suruh tu tak sepakat tu kira sunat lah dah. Himpunan masa wukuf antara malam dan siang tu bukan wajib dah. Adapun sunat-sunat semua yang terdahulu daripada apa yang disuruh kepada bakal haji, kecuali rukun-rukun dan perkara-perkara wajib dah. Yang demikian seperti tawaf qudum, zikir-zikir, doa-doa istilam, doa-doa istilam, hajarul aswad, Islam hajarul aswad, ramal dan ittiba'. Dan semua yang disunatkan daripada keadaan terdahulu telah diterangkan dahulu. Adapun hukum bahagian ini, yang rukun-rukun tidak sempurna haji, tidak memadai sehingga dia didatangkan ke semuanya sekali. Tidak halal daripada ihramnya selama masih berbaki daripadanya sesuatu, sehingga jika dia didatangkan dengan rukun-rukun semuanya, kecuali dia tinggalkan satu daripada 7 pusingan tawaf atau 1 pusingan sa'i, tak nescaya tidak sahlah hajinya dan tidak terhasil dengan tahlul kedua dah. Tahlul kedua tak jadi lagi, tak selesai tawaf ifadah lah kata dah. Tawaf rukun dah. Ataupun sa'i dah, tak buat sa'i pun tak jadi juga dah. Dah 1 pusingan tak cukup pun tak jadilah haji dia dah. Tak jadi tawaf, tak jadi haji dia dah. Begitu juga kalau dia mencukur 2 urat rambutnya saja, masih tidak sempurna hajinya. Dan dia masih tidak tahallul sehingga dia mencukur atau menambah seorak lagi untuk diguntingnya. Jadi dia kena cukur 3 urat lah paling kurang gunting dah. Tidak dikenakan sesuatu daripada rukun dan lain-lainnya dah. Bahkan mesti melakukannya. Tiga daripadanya itu tawaf, sa'i dan bercukur yang tiada had akhir waktunya. Lambat-lambat pun buat sampai sudah.
Bahkan terluput selagi hayat di kandung badan sekalipun ya. Nah, tidak dikhususkan bercukur hanya di Mina. Dah tanah haram saja, bahkan mestilah walaupun di tanah watannya, di kampungnya. Kampung dia pun boleh cukur lagi, dah kata cukur lagi. Dan selain daripadanya, ketahuilah bahawa tertib wajib pada rukun-rukun ini disyaratkan mendahului ihram di atas kesemuanya sekalinya. Ihram lah, niat tu nombor 1 mula dah. Disyaratkan mendahului wukuf daripada tawaf ifadah. Nah, wukuf dulu baru tawaf ifadah. Dan bercukur lah. Disyaratkan, jadi wukuf sebelum tawaf ifadah dan bercukur. Bercukur dengan tawaf ifadah ni boleh ikutlah salah satu hak mana dia melewat dah. Tapi molek lepas tawaf ifadah dah baru cukur dah. Disyaratkan untuk bersa'i selepas tawaf yang sahih. Dah, bersa'i lepas tawaf yang sahih. Telah terdahulu sebutan bahawa mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali mensyaratkan berlakunya sa'i selepas tawaf rukun atau tawaf qudum sahaja dah, salah satu dah. Sedangkan Abu Hanifah mengharuskan sa'i selepas tawaf yang sahih sekalipun tawaf qudum, sunat atau lainnya. Jadi semua sekali lah. Begitu Abu Hanifah. Ini tak ikut mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali. Salah satu je lah. Sesungguhnya sah sa'inya selepas tawaf qudum. Padalah. Tidak wajib tertib antara tawaf dan bercukur. Tawaf dulu baru cukur dah. Cukur dulu baru tawaf tak apa, haji lah gitulah. Ini semua telah terangkan dahulu. Sesungguhnya aku peringatkan di sini sebagai talkhis. Ringkaslah untuk dipeliharanya. Wallahu a'lam. Adapun bagi perkara wajib haji, sesiapa yang meninggalkannya maka dia wajib membayar dam. Sah haji tanpanya dah, tanpa bayar dam pun sah lagi. Sama ada dia tinggalkannya secara sengaja ataupun terlupa. Tapi yang sengaja, hukumnya berdosa jika kita kata wajib dah. Adapun perkara yang sunat pula, siapa yang meninggalkannya tidak dikenakan apa-apa dan tidak berdosa ke atasnya dah. Dan tidak dikenakan dam dan tidak ada sesuatu yang lain tapi luput daripadanya kesempurnaan, kelebihan dan pahala yang besar. Allah alam tu hak sunat dah. Okey, bab keempat, umrah, permasalahan dan hukumnya. Tadi habis kita haji, kita bincang secara ringkas dah. Hak mana rukun, hak mana wajib, hak mana sunat. Sunat tak cerita mana, cuma hak selain daripada rukun dan wajib tu sunat dah. Cerita. Jadi umrah, permasalahan dan hukumnya. Umrah dari segi bahasa bermaksud ziarah atau berkunjung ke tempat kediaman. Manakala dari segi syarak ialah mengunjungi Kaabah di luar musim haji untuk melakukan ibadah tertentu. Musim haji kena buat haji lah, tak boleh buat umrah lah. Dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi itulah, tu maksud umrah. Umrah permasalahan hukumnya. Pertama, umrah adalah fardu hukumnya kepada mereka yang mampu. Sama seperti haji juga. Ini satu pendapat dari Imam Ahmad berdasarkan firman Allah Ta'ala. Allah SWT wa atimul hajj wal umrata lillah. Dan sempurnakan ibadah haji dan umrah kerana Allah. Surah Al-Baqarah ayat 196. Begitu juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Hujja an abika wa'tamir. Maksudnya hajilah untuk ayahmu dan lakukanlah umrah untuknya lah. Inilah mazhab yang sahih daripada pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Iaitu terdapat nasnya dalam kitab-kitabnya yang baru. Tak habis lagi. Okey. Imam Ahmad berkata, kita tidak tahu dalil kewajipan umrah mana-mana hadis yang lebih baik daripada hadis ini dan lebih sahih lah nak. Hajilah untuk ayahmu dan lakukanlah umrah untuk ayahmu dah. Mengikut pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, hukum umrah adalah sunat. Ada juga kata sunat lah. Tapi mazhab Syafi'i dan Hanbali ni kata wajib lah. Okay, inilah mazhab yang sahih daripada pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Iaitu terdapat nasnya dalam kitab-kitabnya yang baru. Qaul jadilah. Tidak diwajibkan umrah kecuali sekali sahaja seperti haji juga dah. Tetapi disunatkan perbanyakkan umrah. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Jika sekiranya ia tidak dimasyhurkan dengan yang lebih penting, sama ada ia daripada penduduk Mekah dan lain-lainnya. Berkenaan dengan hukum berulang-ulang kali umrah dalam satu tahun, ulama telah berkhilaf kepada berapa pendapat. Ada mazhab lain kata tak setuju. Boleh ulang-ulang dah. Masuk tubik dah. Niat tu kena pergi ke Tan'im paling kurang dah. Untuk niat nak masuk mula tu buat umrah. Jadi ada khilaf. Imam Malik menganggap hukumnya makruh. Begitu juga mazhab Hanbali kata makruh. Sekali je umrah, tak payah berulang kali lah.
Kita ni orang Melayu kan dia suhu pula dia kata dia pergi berapa kali umrah dia. Tapi kalau dia kedengar kau orang mazhab Hambali dan Maliki, ya tu lah. Dia tak setuju dah pasal dia masak ni memang makruh, tak boleh buat oleh kali. Pendapat ulama yang lain termasuk dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi, hukumnya harus bahkan sunat berulang kali buat umrah. Walaupun sekali pergi tu, pergi buat banyak kali dah. Siapa ke Mekah buat pulak, lepas tu masuk dah. Tu tanah halal lah, iaitu tan'i paling kurang. Orang lain tidak berebut situ, kita tengok apa dia orang mazhab Hambali ke Maliki kau ni, dia akan tawah lah ni. Masa yang ada tu tawah bukanlah dengan cara tubik masuk umrah. Itulah beza dia. Okey, terutama sekali bulan Ramadan lah kalau buat tawah umrah banyak kali. Ini kerana ia adalah seafdal ada waktu berbanding dengan yang lain-lainnya. Telah sabit dalam hadis yang sahih bahawa Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma. Maksudnya, umrah hingga kepada umrah yang lain pula boleh mengkifarahkan dosa antara keduanya. Hadis ni kuatlah. Dalam as-sahih daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjat. Maksudnya umrah pada bulan Ramadan menyemai satu haji. Mengikut riwayat Ibn Hibban menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatu ma'i. Umrah pada bulan Ramadan menyamai satu haji bersamaku. Itu Ibn Hibban lah. Tapi kuatnya ni lah. Yang kedua dah, bagi umrah yang berasingan daripada haji mempunyai dua miqat, iaitu miqat zamani masa dan miqat makani tempat. Adapun miqat makani masa dah. Tempat dah. Miqat makani tempat sama seperti miqat haji mengikut pendapat yang terdahulu, kecuali kepada siapa yang berada di Mekah dah. Sama ada daripada ahlinya penduduknya ataupun orang asing, tapi yang duduk di Mekah dah. Maka miqatnya tempat dia nak niat tu pada umrah ialah tanah halal dah. Tanah halal mana-mana lepas dari tanah halal boleh nak niat. Maka lazimnya mestilah dia keluar ke tanah halal walaupun hanya selangkah untuk keluar dari tanah halal baru dia boleh niat. Tidaklah dikendaki di sini menetap dengannya, tapi memadai dengan keluar daripada tanah haram Mekah ni. Keluar sikit pun dah niat situlah. Kemudian Imam mazhab Syafi'i bahawa yang paling afdal tanah halal untuk ihram dengan umrah ialah dia berihram daripada Ji'ranah. Itu terbaik dah Ji'ranah. Ji'ranah sebutan menurut ahli sastra atau Ji'ranah. Sebutan menurut ulama hadis keduanya adalah sahih dah. Nama ini diambil daripada nama seorang wanita yang terkenal dengan dungunya, bodohnya dah, di daerah tersebut. Sebagaimana diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya, "Wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankasa." Maksudnya, dan janganlah kamu menjadi seperti perempuan yang telah merombak satu persatu benda yang dipintalnya sesudah ia selesai memintanya kuat teguh. Surah An-Nahl ayat 92. Dia kita pita jadi kain molek ni perlah pula dah. Dah. Buat letih perlah dah. Jangan jadi gitulah dah. Ayat ini turunkan pada seorang perempuan Quraisy dalam kalangan Bani Taim yang bernama Ritah dan dikenali dengan nama Ji'ranah. Allah alam dah. Ini kerana Nabi SAW telah berihram daripadanya, kemudian daripada Taim, dan selepas itu di Hudaybiyah. Ini tempat-tempat Nabi itulah niat ihram dah. Ia terletak 24 km. Ji'ranah ni Hudaybiyah terletak 4 km daripada Masjidil Haram dan 2 km dari keluar daripada sepadan tanah haram. Mana ni Hudaybiyah? Dekat sekali Tanim lah dah. Oh ya sini dah. Dekat sekali dia. Dengan Mekah tu Taim. Jika seorang berihram dengan umrah di tanah haram, maka dikira ihramnya ya afdal hendaklah bertakhirkan niat ihramnya pada tanah halal. Takhirkan niat ihramnya pada tanah halal. Tu moleknya. Jadi seorang berihram dengan umrah di tanah haram, maka dikira ihramnya jadi jugalah ni. Dia mesti keluar ke tanah halal dalam keadaan berihram, dan selepas itu masuk semula untuk tawaf sa'i bercukur, maka dianggap telah sempurnalah umrahnya. Jadi tak kisahlah mari daripada arah mana apa dah. Yang penting keluar tanah halal termasuk mula. Jadi kalau niat tak sampai tanah halal maksudnya sah juga, tapi kat kena dam ke apa lah. Dan molek niat tu dia tubik molek baru niat gitulah. Jika dia tidak keluar ke tanah halal tapi terus melakukan tawaf sa'i dan bercukur
Padanya terdapat dua pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Tak tubik benar. Tu tawaf sa'i bercukur. Nak umrah tak tubik tanah halal. Pendapat yang paling asah ialah sah umrahnya masa sah dan memadai tapi dikenakan dam. Dam lah, kena denda lah. Kerana dia meninggalkan ihram dan miqat iaitu tanah halal. Inilah pendapat Imam Ahmad, Ashabul Ra'yi, Abu Thawr dan Ibn Muzir dah. Dia kena dam lah. Walaupun dia ihram terjadi, cuma dia kira tak kena tepat lah. Jadi dia kena denda lah. Pendapat yang kedua pula tidak memadainya sehingga dia keluar ke tanah halal. Dan sentiasalah dia berada dalam ihram sehinggalah keluar ke tanah halal. Allahu'alam dah. Jadi supaya menghimpunkan antara tanah halal dan tanah haram, dan dia adalah pendapat kedua bagi Imam Ahmad. Jadi dia niat dah tengah-tengah jalan sampai ke tanah halal niat lagi dah. Gitulah maksud dia. Adapun miqat zamani masa pula. Ia boleh dilakukan sepanjang tahun. Secara ittifaq di kalangan ulama kecuali Abu Hanifah memakruhkan melakukan umrah pada hari Arafah. Hari raya dan hari tasyrik sebagaimana disebutkan oleh Ibn Rushd dalam Bidayah Al-Mujtahid. Itulah. Jadi boleh sepanjang tahun. Dia harus berihram sepanjang waktu tanpa makruh sama ada pada hari raya Qurban sekalipun dan hari-hari tasyrik yang bukan kerana haji sekalipun. Adapun bagi yang melakukan haji maka tidak sah ihramnya dengan umrah selama mana dia berihram dengan haji dah. Kalau niat ihram haji tu adalah sudah ifrad dah. Begitu juga tidak sah ihram dengannya selepas selesai 2 tahallul selama dia bermukim di Mina untuk melontar. Jadi juga ihram. Selagi dia tak selesai tahallul tsani gapo dah masa dia duduk Mekah. Dia kena selesailah melontar di Mina dah. Ini kerana waktu yang berhak bagi baki acara ibadah haji itu iaitu bermabit dan melontar. Justru tidak boleh dilakukan nusuk yang lain. Jadi musim haji itu haji lah bukan umrah kan. Apabila dia melakukan nafar kedua ataupun nafar awal, nafar awal ni 12 Zulhijjah, nafar kedua tu, nafar tsani tu pada 13 Zulhijjah lah sudah habis. Maka harus dia melakukan umrah sekalipun masih ada hari-hari tasyrik sekalipun dah. Dah. Maksudnya boleh buat umrah lagi dah. Tetapi afdal baginya tidak berumrah sehingga selesai hari tasyrik. Itu kaedah maliknya. 3. Sifat ihram umrah sama seperti ihram haji dengan sunat mandi untuk ihram. Ya, sunat ihram ni umrah sama seperti ihram haji dengan sunat mandi untuk ihram. Berwangi, bersih pakaiannya, ada apa yang dilarang daripada perkara yang berjahit. Wangi yang berburu dan lain-lainnya, tak terpakailah tu dah. Sunat bertalbiyah dan selainnya sebagaimana telah dijelaskan. Jika dia bukan penduduk Mekah, dia berihram daripada miqat negerinya. Masing-masing lah ketika dia memula ke perjalanan seperti yang terdahulu penerangannya dalam ihram haji. Jika di Mekah dia mahu melakukan umrah, sunat baginya tawaf di Kaabah. Solat 2 rakaat di Islam Hajarul Aswad. Iaitu Hajarul Aswad dengan mengucupnya. Kemudian keluar daripada tanah haram ke tanah halal, mandi di sana untuk niat ihram dan pakaian ihram lah, pakai ihram. Kalau dia mandi di tanah haram dan keluar ke tanah halal yang juga memadai dah. Mandi tanah haram boleh Mekah lepas tubik. Tanah halal baru niat boleh berlaku lah. Okey, semua ini telah dijelaskan dalam bab haji. Sentiasa dia bertalbiyah hinggalah masuk kota Mekah. Dia mulakan dengan tawaf dan berhenti talbiyah ketika mula tawaf. Dia ramal pada 3 pusingan pertama dah. Lagi-lagi anak. Daripada 7 pusingan itu, masa tawaf tu dah. Dan berjalan bagi 4 yang baki, berjalan biasa lah dah. Sama seperti tawaf qudum yang terdahulu. Kemudian pergi ke tempat sa'i untuk bersa'i antara Safa dan Marwah. Seperti mana kami sifatkannya pada bab haji. Bila sempurna sa'inya, dia bercukur dan bergunting dekat dengan Marwah. Dah. Selesailah. Jadi berjalan umrah dia dah. Bila dilakukannya, maka selesailah umrahnya dan halal daripadanya dengan halal yang sempurna lah. Tidak kekal daripada sesuatu pun termasuk tubuh boleh dah. Bagi umrah, tahallul hanyalah satu saja. Tahallul tsani ke awal ke tak ada. Tahallul tu sah saja dia. Sudah 3 kali tu kira tahallul lah. Jika bersamanya hadyun, sunat baginya sembelih selepas sa'i dan sebelum bercukur. Tu kaedah molek dah. Sekiranya dia sembelih korban Mekah atau tanah halal, hukumnya memadai. Tapi yang paling afdal dekat dengan Marwah kerana di tempat tahallulnya seperti yang dijelaskan bagi haji di Mina kerana di tempat tahallulnya. Jadi yang paling afdal dekat dengan Marwah tu tempat tahallul orang Mekah dia dah. Yang paling afdal dekat dengan Mekah ni. Tempat dengan ni. Kau tahu sembelih korban di Mekah atau tanah haram hukumnya madai.
Tapi yang paling afdal dekat dengan maruah. Tempat korban ni, korban dekat maruah tu paling afdal ni. Kan tempat tu tempat tahallul dah. Tu sebab dia nak jadi tahallul dah. Kan di Mina lah. Okey, rukun umrah mempunyai 4 rukun dah. Dan yang kelimanya ialah tertib pada kesemuanya. Ini adalah fi'il mafhum daripada kalam Nawawi. Yang ada kat sini ikat tepat, ada tempat lain pula Imam Nawawi kata 5 dah. Pertama ihram dah. Pertama, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat bercukur dah. Kelimanya tertib lah. Jika kita mengikut pendapat yang asah bahawa dia sebagai nusuk ibadat. Wajib umrahnya ialah melakukan niat ihram daripada miqat ni, daripada tempat niat lah Nabi ajar. Sunatnya pula ialah apa yang lebih afdal daripada itu. Wallahu alam. Keempat ada, kalau dia berjima sebelum bertahlul, nescaya rosaklah umrahnya sehingga dia menyelesaikan tawaf, sa'i, bercukur dengan 2 helai rambut kemudian jimaknya. Sebelum bercukur untuk helaian rambut yang ketiga, nescaya rosaklah umrahnya. Gitu dah. Lagi tak sama oleh tahlul. Hukum rosak umrah. Ibn Muzir berkata, aku tidak menghafaz ini daripada selain Imam Syafi'i. Ibn Abbas dan Abu Hurairah berpendapat dikenakan dam. Sedangkan Imam Malik menyatakan bahawa dikenakan hadyun saja. Hukum rosak umrah sama seperti rosaknya haji. Wajib meneruskannya dalam keadaan fasik rosak sekalipun. Dan wajib baginya qada di samping untuk kafarahnya dengan seekor unta. Dah kena buat juga dah. Sudah, tapi kena qada di samping kena kafarah pula seekor unta. Sekat tu dunia. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika. Subhanakallah wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.